Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran hari ini kita sambung kepada bab 3 penaklukan logik dan hari ini kita akan masuk 3.2 iaitu hujah dan hari ini cikgu akan menerangkan tentang cara untuk menentukan dan menjustifikasikan kekuatan suatu hujah induktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Okey, bagaimanakah anda menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah didaktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah? Okey, hujah didaktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk. Okey, bentuk yang pertama, mungkin kita ada 2 permis sekurang-kurangnya dan 1 kesimpulan. Okey, bentuk yang pertama, jika semua A ialah B, C ialah A, maka kesimpulannya adalah C ialah B. Okey, bentuk yang kedua, jika permis 1, jika P maka Q, permis 2 P adalah benar dan kesimpulannya adalah Q adalah benar. Dan bentuk yang terakhir, jika permis 1 adalah jika P maka Q, permis 2 bukan Q adalah benar, jadi kesimpulannya bukan P adalah benar. Okey, ini ketiga-tiga bentuk hujah didaktif. Okey, kita tengok di sini. Suatu hujah didaktif dikatakan munasabah jika semua permis dan kesimpulannya adalah benar. Okey, kita lihat contoh di sini. Permis 1, semua pelakon pandai menari. Permis 2, Jasmine ialah pelakon. Kesimpulannya, Jasmine pandai menari. Jadi hujah di atas merupakan satu hujah yang sah. Walaupun kita tahu bahawa permis 1 adalah palsu, maksudnya bukan semua pelakon pandai menari, tetapi hujah ini masih sah kerana hujah ini memenuhi bentuk yang pertama seperti di dalam jadual sebentar tadi. Tetapi hujah di atas adalah tidak munasabah kerana permis 1 adalah palsu. Dia sah tapi tidak munasabah kerana bukan semua pelakon pandai menari. Okey, jadi hasil daripada ni, hujah di atas tidak sah kerana tidak memenuhi ketiga-tiga bentuk didaktif yang sah. Maka permis yang benar tidak menjamin kesahan suatu hujah. Okey, yang ni dia bagi contoh selain daripada yang tadi. Okey, yang permis 1 dia semua pelakon pandai menari. Permis 2, Jasmine pandai menari. Jadi kesimpulan dia buat Jasmine ialah pelakon. Okey, jadi kita tahu bukan semua pelakon boleh menari. Okey, secara generalisasinya, kesahan suatu hujah ditentukan berdasarkan bentuk hujah tersebut, bukan berdasarkan kebenaran permis atau kesimpulan. Okey, kita tengok nombor 17. Adakah hujah di atas sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Okey, kita tengok A, permis 1. Dia kata, semua gandaan 16 ialah nombor genap. Permis 2, 64 ialah gandaan 16. Manakala kesimpulan, 64 ialah nombor genap. Jadi untuk yang pertama ni, untuk yang A, hujah ini adalah sah dan munasabah. Okey. Seterusnya B, permis 1, semua bola keranjang berbentuk sfera. Permis 2, bumi berbentuk sfera. Kesimpulannya, bumi ialah bola keranjang. Yang ini terang-terang tidak sah. Okey, kerana tidak munasabah. Okey, kerana kesimpulan dia adalah palsu. Bumi bukan bola keranjang. Okey, seperti yang kita tahu, jadi dia tidak sah dan tidak munasabah. Okey, yang ke C, permis 1, jika W kurang daripada 9, maka W kurang daripada 19. Permis 2, 4 kurang daripada 9. Kesimpulannya, 4 kurang daripada 19. Jadi ini sah dan munasabah kerana permis 1 dia benar dan kesimpulan dia pun benar. Okey, masih lagi contoh 17D. Permis 1, jika A tidak
tidak sama dengan kosong, maka AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Permis 2, A tidak sama dengan kosong. Kesimpulan, AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Okey, untuk D ni, hujah dia adalah sah tetapi tidak munasabah kerana permis 1 dia tidak benar dan kesimpulan dia pun tidak benar kerana N ni kita tak tahu berapa kuasa dia. Jadi kita tak boleh bagi tahu dia adalah ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik kuasa untuk N ni, kuasa untuk X ni mesti 2. Sedangkan N dia tak bagi tahu berapa. Jadi dia tidak munasabah. Okey. E, permis 1, jika K boleh dibahagi tepat dengan 8, maka K boleh dibahagi tepat dengan 4. Permis 2, 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 8. Jadi kesimpulan dia 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi di sini terang-terang kesimpulan dia adalah tidak benar. Sebab kita tahu 12 boleh dibahagi dengan 4. Jadi hujah ini tidak sah kerana kesimpulannya palsu. Okey, F. Permis 1, jika K ialah nombor genap, maka K tambah 1 ialah nombor ganjil. Okey, permis 2, 8 tambah 1 ialah nombor ganjil. Kesimpulannya 8 ialah nombor genap. Okey, yang ini tidak sah tetapi munasabah kerana tidak mematuhi bentuk hujah didaktif yang sah. Yang ini dia tidak mematuhi syarat-syarat yang dia bagi. Okey, kita ada hujah ada 3 bentuk lah. Kita kena tengok berdasarkan ketiga-tiga bentuk tersebut. Okey. Jadi untuk kerja rumah hari ini, cikgu nak awak buat latihan dalam buku teks muka surat 77. Praktiskan diri 3.2B. Nombor 1 sehingga nombor 10. Jadi ini macam contoh yang tadi. Awak perlu tentukan hujah di atas, di bawah, sah atau sah dan munasabah. Jika tidak, berikan justifikasinya. Okey, jadi kita akan bincang the next class. Okey, sekian, terima kasih.